Baik, kembali dalam cerita di sebalik berita. Kalau di awal tadi saya bersama dengan Hasimi Muhammad yang berkongsi persiapan menjelang pada hari pengundian awal esok bagi pilihan negeri ke-12 Sarawak. Untuk waktu ini, kalau boleh saya tunjukkan, ini juga salah satu tumpuan pada hari ini, khususnya di platform esronia.com, hapuskan isu kartel, 2 akta persaingan akan dipinda pada tahun depan. Dan kerajaan, ni saya bacakan sedikitlah artikel ini, mana kerajaan akan meminda akta persaingan 2010 dan juga akta Suruhanjaya Persaingan 2010 dalam memastikan tiada lagi kegiatan kartel serta monopoli berlaku dalam pasaran. Ini yang dipetik daripada sidang media yang disampaikan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rossul Wahid, yang mana pindaan akta itu akan dibawa ke Parlimen tahun depan. Jadi saya nak terus bersama dengan wartawan yang ditugaskan untuk membuat liputan berkaitan dengan perkara ini, iaitu Faris Azman. Faris, sebelum kita nak bercakap tentang perkara ini, iaitu 2 akta persaingan akan dibawa ke Parlimen dan juga akan dipindah pada tahun hadapan. Mungkin sebagai permulaan dahulu, mungkin boleh dikongsikan, sebab saya difahamkan sebenarnya pada permulaannya itu adalah salah satu itu sidang media yang diumumkan oleh Timbalan Menteri itu dalam sidang media, tetapi dalam satu majlis pelancaran yang dinamakan sebagai pelancaran Pelan Strategik Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC 2021-2025. Mungkin sebelum kita bercerita tentang apa yang saya bacakan sedikit tadi, mungkin sedikit tentang pelan strategik yang boleh dikongsikan oleh Faris. Baik, terima kasih Fauzi. Pelan strategik 2021-2025 ini adalah satu pelan yang jangka panjang yang dibuat oleh MYCC. Kalau kita tahu sebenarnya Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC ini adalah salah satu di bawah Kabinet HCP. Banyak sebenarnya anak-anak syarikat yang di bawah ataupun agensi di bawah Kabinet HCP untuk memastikan bahawa pasaran-pasaran dalam negara kita beransur sihat dan berpulih. Dan MYCC dalam pelan strategik 2021-2025 ini sebenarnya Fauzi boleh kita cerapkan di mana adalah untuk memastikan bahawa persaingan dalam pasaran, tidak kira apa sektor sahaja, persaingan ini mana dikatakan oleh pengerusi MYCC dan juga Ketua Pegawai Eksekutif MYCC sebentar tadi, Iskandar Ismail, mengatakan bahawa ini adalah pelan untuk membawa negara kita. Kalau kita tahu isu-isu mengenai harga barang, mengenai harga sayuran, harga ayam dan sebagainya, melalui pelan ini kemungkinan kartel, isu kartel ini dapat boleh kita katakan dapat dikurangkan dan sekaligus dihapuskan. Dan pada masa yang sama juga, selain isu kartel, pelan ini juga meningkatkan lagi accountability pasaran dan sekaligus menarik pelabur-pelabur asing masuk ke negara kita. Kerana kita tahu negara Malaysia merupakan antara fokus pasaran-pasaran domestik yang boleh katakan diambil peluang oleh pasaran ataupun pelabur-pelabur asing untuk masuk ke negara kita untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka, contohnya seperti barang-barang asas dan sebagainya. Jadi dengan pelan ini ia dapat meningkatkan lagi accountability pasaran di dalam negara. Itu mengenai dengan pelan. Dan pada masa yang sama juga pelan strategi 2021-2025. Pada masa yang sama MYCC dan juga Datuk Rossul Timbalan Menteri Perdagangan Hal Ehwal Dalam Negeri dan juga Hal Ehwal Pengguna dan juga HCP, Hal Ehwal Pengguna, Kabinet HCP, Datuk Rossul Wahid juga mengatakan bahawa dengan pelan ini juga kerajaan dapat membawa satu perubahan. Kalau kita tahu seperti harga sayuran, seperti saya katakan tadi, ayam dan sebagainya, sudah tentu perlu satu pelan yang sangat efisien, sangat menjadi apa yang rakyat mahukan. Jadi ini adalah titik tolak untuk kita lihat pasaran yang lebih besar, yang lebih bersih, lebih accountability dengan wujudnya pelan ini. Dan mungkin Fauzi, kita nak dengar sikit apa dikatakan oleh Datuk Rossul Wahid. Sebenarnya akta persaingan ini telah lama dibincang, dan antara akta yang akan dipinda iaitu akta persaingan 2010 dan akta Suruhanjaya Persaingan 2010. Dua akta persaingan 2010 dan akta Suruhanjaya Persaingan 2010, yang mana adalah penting bagi MyCC untuk melengkapkan pegawai-pegawainya dengan kuasa yang diperlukan untuk menangani isu persaingan secara berkesan, cekap dengan landscape ekonomi yang sentiasa berubah. Kemudian MyCC juga kini dalam proses meminda kedua-dua akta atau undang-undang ini bagi satu usaha untuk satu usaha yang telah dilaksanakan sejak 2 tahun lepas. Bukan sekarang ni, dah dimulai sejak 2019. Ini akan memberi kuasa kepada MyCC untuk menyemak penggabungan
yang akan mengurangkan persaingan dalam pasaran yang ketara. Ia adalah penting kerana terdapat kemungkinan besar untuk aktiviti pergabungan dan pengambilihan meningkat dalam landscape pasca pandemik. Maknanya, faham masa sekarang ni kita bimbang takut dia berpakar untuk nak bergabung, kemudian dia beli satu company. Jadi itu sebab dalam akademik kita tahu semua orang terkesan. Baik, itu jelas Datuk Rosul Wahid, Timbalan Menteri Kabinet HCP sebenarnya mengenai dua akta yang saya katakan yang telah dibacakan oleh Fauzi pada awal tadi, iaitu Akta Persaingan 2010 dan Akta Suruhanjaya Persaingan 2010. Kenapa ia perlu dipinda? Apa dikatakan oleh Datuk Rosul? Ini adalah untuk memastikan bahawa kuasa pegawai-pegawai penguat kuasa di bawah MYCC ini dapat boleh kita katakan lebih dilebarkan kuasanya. Selain siasatan yang lebih terperinci, mungkin mereka ada kuasa-kuasa tertentu untuk memastikan bahawa apa saja perkara-perkara yang dilakukan oleh kartel ataupun persatuan-persatuan yang di bawah satu kartel yang diwujudkan untuk menarik lebih banyak keuntungan yang berlipat kali ganda. Jadi dengan adanya akta-akta ini, Sunai Fauzi, ia dapat mengekang isu kartel yang terlalu berlarutan seperti mana Disember tahun lalu, kartel daging dan sebagainya. Jadi ini antara apa yang dikatakan oleh Datuk Rosul Wahid. Fauzi. Haris, daripada apa yang kita dengarkan daripada Timbalan Menteri, jawapan ataupun penjelasan berkaitan dengan apa yang disebut tentang pindaan yang bakal dipinda, iaitu Akta Persaingan 2010 dan Akta Suruhanjaya Persaingan 2010. Tapi kalau dalam sidang media yang disampaikan oleh Timbalan Menteri, saya dengarlah tadi, saya tak pastilah sama ada suara Faris ataupun rakan media yang lain yang bertanyakan adakah apa yang dirancangkan oleh pihak kementerian ini, apa impak panjangnya. Malah dijawab juga oleh Datuk Rosul, kalau cakap pasal harga naik, kita selalu dimomokkan dengan kartel. Harga ayam naik pun dikatakan sebab kartel, barang naik pun sebab kartel, projek tak siap pun disebut sebagai kartel. Tetapi untuk waktu ini mungkin boleh dikongsikan. Saya lebih kurang dalam 1 atau 2 minit akhir ini, mungkin bagaimana boleh difaham tentang punca kuasa dan juga skop tugas kalau disebutkan sebagai MyCC itu, bagaimana boleh kita faham tentang tugas, peranan ataupun skop tugas yang dijalankan oleh MyCC. Kerana kalau diikutkan dalam artikel yang Faris tuliskan dan dikongsikan, 500 syarikat disyaki tipu bida libatkan tender kerajaan berjumlah RM2 bilion. Mungkin pada waktu ini Faris mungkin boleh beri sedikit penjelasan pada kami untuk bagaimana kita boleh faham tentang kuasa yang diberikan kepada Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC ini. Baik, okey. Dalam Kementerian Kabinet HCP ini sebenarnya bawahnya ada yang menjaga pengguna, ada juga yang menjaga persaingan, ada juga yang menjaga brand dan sebagainya. Jadi MYCC ini kuasanya sebenarnya, Fauzi, adalah untuk memastikan persaingan apa saja pasaran, katalah pasaran barang basah, pasaran barang asas ataupun pelabuhan-pelabuhan atau barang-barang import dan sebagainya. Persaingan itu sihat dan persaingan itu mengikut kriteria yang telah pun ditetapkan. Itu antara kuasa MYCC. Tetapi apa dikatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif MYCC sebentar tadi, iaitu Iskandar Ismail, beliau mendedahkan lebih 500 syarikat yang disyaki tipu bida perolehan kerajaan, tender kerajaan yang bernilai lebih kurang RM2 bilion. Jadi mereka ini adalah salah satu badan. Kalau kita tahu SPRM menyiasat jika ada salah laku, rasuah dan sebagainya. MYCC juga begitu, tetapi dalam sektor, mungkin dalam fokusnya adalah mengenai persaingan. Jadi apabila akta ini dapat dibentangkan di Parlimen pada tahun depan, apa yang dijelaskan oleh Iskandar Ismail, CEO MYCC ini, ia memberi kuasa yang luas kepada pegawai-pegawai mereka untuk menyiasat. Contohnya, kalau ada satu syarikat ini adalah pesaingnya syarikat B dan syarikat C, tetapi pada masa yang sama mereka bertiga ini bersekongkol dan menaikkan harga dan pengguna terjejas. Jadi ini adalah apa yang dikatakan kerja tugasan yang perlu dibuat oleh MYCC untuk memantau persaingan yang lebih sihat dalam pasaran. Itu antara jelas CEO MYCC sebentar tadi, Fauzi. Okey, apa kata kita dengarkan sebentar apa yang disebutkan oleh CEO MyCC, Ketua Pegawai Eksekutif MyCC, Iskandar Ismail. Dia macam ni, kami tak lakukan tangkapan, kami bukan macam polis. Jadi kami ni badan separa kehakiman. Jadi kami siasat, lepas tu kami akan sendiri akan putuskan sama ada mereka melanggar undang-undang tersebut. Jadi diketuai oleh pengerusi kami, Datuk Seri Syamuddin, akan membuat keputusan. Jadi kami sekarang ni, kalau isu tipuan bida, kami tengah menyiasat lebih 500 syarikat yang disyaki
membuat tipuan bida untuk perolehan kerajaan yang melibatkan lebih 2 bilion. 2 bilion ringgit tender lebih daripada ni. So jadi kami juga tengah menyiasat beberapa yang pemain di sektor logistik pelabuhan dan sebagainya. So banyak kami sedang siasat. Kami tak siasat individu tetapi kami siasat syarikat yang terlibat dalam kartel. Baik, itu tadi apa yang disebutkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia ataupun disebut sebagai MICC, Encik Iskandar Ismail, berkaitan dengan skop tugas yang diberikan khususnya melihat kepada persaingan Malaysia secara keseluruhan. Okey, terima kasih kepada Faris yang berkongsi cerita dan juga liputan perjalanan beliau lakukan pada hari ini berkaitan dengan program pada hari ini iaitu Pelan Strategik Persaingan 2021-2025. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin, ini cerita di Sudut Berita. Kita jumpa lagi.